Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, so hari ni kita nak sambung kepada pembelajaran kita. Okey, kita nak habiskan bab 1, tinggal lagi sikit je. Okey, buka buku teks muka surat 23. Okey, boleh refer buku teks. Okey, tapi sebelum tu, okey, pada hari Selasa, cikgu ada bagi latihan iaitu latihan modul bercetak kan. Okey. So kita nak cek jawapan sama-sama. Okey. Awak boleh cek sama-sama lah. Yang pastikan yang dah buat tu boleh cek jawapan. Okey, kita cek sama-sama. Okey. Kita start dengan soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 Alright. So okey. So soalan nombor 5 ni dia minta apa? Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan satu hubungan yang mengkaitkan X dan Y. Okey, kita dah belajar sebelum ni iaitu bila asasnya sama kita boleh ambil dia punya indeks kan. Jadi kita nak kaitkan satu hubungan, kita buat saja X. Okey, bila bahagi, operasinya mestilah tolak kan. X tolak 4 sama dengan Y. Okey, jadi ini adalah jawapan dia. Okey, dia minta nyatakan satu hubungan saja. So ini je lah jawapan dia. Okey. Okey, untuk soalan B, dia suruh cari nilai X apabila Y sama dengan 3. Jadi kita masukkan saja nilai Y sama dengan 3 ni di dalam persamaan yang kita dapat tadi. Okey, so X tolak 4 sama dengan 3. Jadi X negatif 4 pindahkan ke sebelah jadi positif. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Okey, so kita akan dapat nilai X sama dengan 7. Okey, so cek jawapan sama ada betul ke tidak. Okey, so kita move on ke soalan nombor 6. Okey, soalan 6 ni dia minta kita tentukan nilai-nilai K, M dan N. Okey, so first thing first kita tengok soalan ni kan dalam bentuk asas 10, asas sama. Cumanya berlainan cara penulisan. Okey, jadi kita cari dulu 10 kuasa 2 kurungan 3, kita akan dapat 6. Okey, kemudian kita tukarkan bentuk punca kuasa ni, kita tukarkan jadi bentuk kuasa pecahan. Okey, so kuasa mestilah di atas. Okey, punca kuasa mestilah di bawah. Ini kita tahu ni adalah kuasa 2. Jadi K per 2. Okey, so kemudian kita selesaikan untuk 10. Okey, kita akan dapat 10 sama dengan 2M per 3 sama dengan, okey, punca kuasa ni kita tukarkan bentuk dia 10. Okey, kuasa di atas. Jadi 3N per 5. Okey, so kita nak cari nilai K. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama ni. Okey, kita ambil dia punya indeks sahaja. Okey, bila asas sama kita boleh ambil indeks. Okey, so K per 2 sama dengan 6. Jadi K sama dengan 2 ni pindah ke sebelah kanan. Jadi 2 darab 6 sama dengan 12. Okey, so jawapan K. Dan then kita cari untuk 10 kuasa 2M per 3. Okey, 10. Okey, tak perlu tulis 10 tu. Okey, kita terus ambil indeks dia iaitu 2M per 3 sama dengan 6. Kita samakan dengan yang sebelah ni. Okey, 6. Sebab dia adalah sama dengan maksudnya nilai dia sama. Okey, so kita akan pindahkan 3 ni ke sebelah kanan. 3 darab 6 sama dengan 18. M sama dengan 2 pindah ke sebelah, sebabkan M sama dengan 9. Okey, so untuk N pula sama juga, 3N per 5 sama dengan 6. Jadi 3N sama dengan 5 darab 6, 30. Jadi N sama dengan 10. Okey, so ini adalah nilai K, M dan N. Okey, cek jawapan. Tidak. Okey, untuk soalan 7. Okey.
Untuk soalan 7 ni, okey, diberi 2 kuasa negatif 4 tambah 2 kuasa negatif 3 sama dengan P per Q. Okey, dia minta tentukan nilai P dan juga nilai Q. Okey, so kita tukar dulu bentuk dia dalam bentuk pecahan. Tambah 1 per 2 kuasa 3 sama dengan P per Q. Okey, jadi kita selesaikan dulu yang bawah ni. Saya akan dapat 2 kuasa 4 berapa? 16 tambah 1 per 8 sama dengan P per Q. Okey, 1 per 16 tambah 1 per 8 kita samakan pembawah dia sebab kita nak tambah kan. So 2 darab 8 so akan dapat 16. Okey, so 1 per 16 tambah 1 per 2 per 16. Okey, sama dengan P per Q. Jadi kita selesaikan operasi ni. So kita nak dapat 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang bawah ni 16 sama dengan P per Q. Okey, so kita dah dapat dah nilai P dia berapa. So P sama dengan 3, Q sama dengan 16. Okey, itu jawapan dia. Okey, mudah je ni. Okey, untuk B. Okey, untuk soalan B pula. Okey, soalan B ni dia minta apa? Dia cakap A kuasa negatif 2 sama dengan 6. Okey, dia nak tentukan nilai bagi A kuasa 4. Okey, first kali kita cari. Kita tukarkan bentuk dia dulu. A 1 per A kuasa 2 sama dengan 1 per 6. Okey, 1 per A kuasa 2 sama dengan 1 per 6. Okey, kalau 1 per A kuasa 2, okey, darabkan dengan 2 sebab kita nak cari A kuasa 4. Okey, sama dengan 1 per 6. Kita kuasakan 2 juga yang sebelah kanan. Okey, so kita akan dapat 1 per A kuasa 4 sama dengan 1 per 36. Okey, so jawapan dia. So jawapan dia ni lah. Okey. Lepas tu, okey, so kita buat soalan nombor 9. Okey, untuk soalan nombor 9 ni, dia nak tentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator. Okey, so kita dah belajar sebelum ni kalau nak tentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator, kita nak kena samakan dulu asas dia. So untuk samakan asas, tengok kat sini, ni ada asas 3, asas 7, lepas tu ada nombor 9. Jadi kita tukarkan 9 ni kepada asas 3. Okey, so 3, okey, darabkan dulu, 2 darab 3 dapat negatif 3. So akan dapat negatif 6. Okey, darab 7 kuasa negatif 1 darab 9 ni kita tukarkan kepada asas 3. So 3 kuasa 2 akan dapat 9. Okey, darabkan dengan 5. Okey, bahagi 7 darab 3. Negatif 1 darabkan negatif 4 akan dapat 4. Okey. So 2 darab 5 ni kita terus selesaikan lah. 2 darab 5 sama dengan 10. Okay, so akan dapat 10. Alright, so seterusnya kita nak buat apa? Step seterusnya ialah kita kumpulkan asas yang sama. So asas yang sama kat sini 3, 3 dan 3. Jadi kita kumpulkan indeks yang negatif 6 tambah 10 bahagi dengan, so bagi yang sama dengan tolak 4. Okay, so untuk 7, negatif 1 bahagi tolak, so tolak sah 1. Sini adalah kuasa 1. Okay. Okay, so kita selesaikan ni punya indeks dia. Negatif 6 tambah 10 tolak 4. Negatif 6 tambah 10 tolak dengan 4. So kita akan dapat kosong. Okay, tak apa. So darab 7 kuasa negatif 2. Okay, apa saja nombor kuasa kosong kita dah belajar sebelum ni ialah sama dengan 1. Okay, so 1 per 7 kuasa 2. Tapi kita kena selesaikan dulu ni. So dapat 1 per 7 kuasa 2 sama dengan 49. Okay, so ini adalah jawapan yang terakhir. Okay, so boleh check lah jawapan sama ada betul ke tidak. Okay, soalan 5, 6, 7 dan 2, 9. Okay. Okay. Okay, so hari ni kita nak sambung kepada contoh 20. Okay, cikgu nak tengok kepada contoh 20.
Okay, yang hari asal itu kita dah sampai contoh 19, kita nak tengok untuk contoh 20 pula, iaitu selesaikan persamaan serentak berikut. Okay. Okay, kita tengok dekat sini ada dua persamaan. Okay, 25M, 25 kuasa M darabkan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Dan juga ada lagi satu persamaan iaitu 2 kuasa M darabkan 1/2N sama dengan 2. Okey, so kita selesaikan dulu persamaan yang pertama ni. Okey, kita samakan asas dia. Macam sebelum ni, kita kena samakan asas dia. 25 ni kita tukar kepada asas 5 sebab ni ada 5, 5, 5 kan. So 5 kuasa berapa dapat 25? 5 kuasa 2. Okey, so darabkan dengan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Okey, bila asasnya dah sama, bila asas dah sama, kita boleh kumpulkan sahaja dia punya indeks. Okey, so kita akan dapat kat sini ialah 2M tambah N sama dengan 8. Okey, bila asas sama kita boleh ambil dia punya indeks. Okey, ini adalah equation ataupun persamaan yang pertama. Okey, kita buat pula untuk persamaan yang kedua. Okey, persamaan kedua kita ialah 2M 2 kuasa M darab 1/2 kuasa N sama dengan 2. Okey. So kita tukarkan dia dalam bentuk kuasa negatif. Sebab kita nak samakan dia kan. Okay, so kita 2. Bila tukarkan bentuk kuasa negatif, kita akan dapat macam ni lah. Negatif N sama dengan 2. Kuasa 1. Ni adalah kuasa 1. Jadi ni kuasa 1. Okey. So, bila asas dah sama, jadi kita buat apa? Asas dah sama, 2 kuasa M. Bila darab tambah negatif N sama dengan 2 kuasa 1. Okey, so bila asas sama ni kita ambil dia punya indeks sahaja. So, M tolak N sama dengan 1. Okey, so kita dapat ni persamaan yang kedua. Okey, so kita nak buat apa seterusnya? Kita ada dua persamaan ni, kita nak buat apa? Kita ingat balik, sebelum ni kita dah belajar di mana persamaan linear serentak. Okey, ni adalah persamaan linear serentak kan? Okey, dalam dua pemboleh ubah boleh diselesaikan dengan kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Okey, dia sama ada antara dua ni lah, ikut kesesuaian soalan yang mana satu mudah untuk awak gunakan. Jadi untuk soalan ni, cikgu nak gunakan kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian. Okey, kita ambil persamaan yang pertama tadi. 2M tambah N sama dengan 8. Okey, kita cari nilai N. Okay, so kita nak tinggalkan N saja sebelah kiri. Jadi yang 2M ni kita kena bawa ke sebelah kanan. So, positif kita akan dapat negatif. Okay, so kita dapat N sama dengan 8 tolak 2M. Okay, so kita labelkan ini sebagai persamaan ketiga. Okay, so ada 1, 2 dan 3 persamaan dah sekarang. Okay, jadi step yang seterusnya ialah kita gantikan. Okay, gantikan. Okay, gantikan ni persamaan yang ketiga ni ke dalam persamaan yang kedua. Okay, nilai N yang kita dapat tadi kita masukkan dalam persamaan yang kedua ni. Okay, so kita akan dapat berapa? So kita dapat yang persamaan yang nombor 2 tu M tolak N tolak, kita salin semua yang N ni. 8 tolak 2M. Okay. Oops. Okay. 8 tolak 2M. Okay. Lepas tu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Okay. So kita selesaikan dulu. M. Negatif darab 8. Negatif 8. Negatif 1 darab negatif 2M dapat positif.
2M sama dengan 1. Okay, so carikan pembuli ubah yang sama, iaitu M dengan M kita boleh tambah jadi 3M. 1 dengan 8. Okay, negatif 8 ni kita bawa pindah ke sebelah kanan. Negatif pindah sebelah kanan jadi positif. So 1 tambah 8. Okay, so 3M sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Okay, so M sama dengan berapa? M sama dengan 3. Okay, belum selesai lagi, kita baru dapat M. So kita nak kena gantikan semula nilai M ni ke dalam persamaan yang pertama tadi. Okay, so persamaan pertama kita ialah 2M tambah N sama dengan 8. Jadi kita gantikan nilai M ni yang kita dapat tadi. So 2 darabkan dengan 3 tambah N sama dengan 8. So 2 darab 3, 6 tambah N sama dengan 8. Jadi N sama dengan 8 tolak 6. So jawapannya 2. Okey. Okay, so dah dapat dah nilai M dan juga N. Jadi itulah jawapan yang terakhir. Okey. Kita boleh check juga jawapan kita ni sama ada betul atau tidak. Okey, nak check dia macam mana? Nilai M dan juga N yang kita dapat tadi tu. Ni, nilai M dan juga nilai N yang kita dapatkan tadi tu, kita masukkan semula ke persamaan ni. Asal. Okey, dalam persamaan asal. Okey, bila kita dah, contoh kita ambil contoh yang ni M sama dengan 3, jadi kita masukkan nilai M kat sini. 25 kuasa 3 darabkan dengan 5 kuasa N. N kita ialah 2, jadi gantikan N sama dengan 2. Okey, bila kita darabkan, okey, jawapan sebelah kiri ni mestilah sama dengan jawapan sebelah kanan. Bila kita darabkan 2 ni mesti akan dapat 5 kuasa 8 juga. Okey, barulah kita katakan yang kita punya jawapan ni betul. Kalau tak sama, maksudnya kita punya jawapan ni adalah salah. Okey, tak percaya boleh check. Tengok sama tak? Okey, check juga untuk yang persamaan yang kedua ni. Sama tak dengan 2? Kalau sama betul lah kita punya jawapan M sama dengan 3 dan juga N sama dengan 2. Okey. Okey, so jom kita buat contoh yang kedua. Okey. Untuk contoh yang kedua ni sama juga kita nak, dia ada 2 persamaan serentak kat sini. Okey. So kita selesaikan persamaan yang pertama dulu. Okey. Persamaan pertama ni adalah ada asas 81, 9 dengan 3. Jadi asas yang paling kecil kat sini ialah 3. So kita tengok 9 dengan 81 ni kita boleh tukarkan kepada asas 3. Betul tak? So 3 kuasa apa dapat 81? So 3 kuasa 4. 3 kuasa 4. Okey, darabkan dengan semua kuasa yang di atas tu. Okey, darab 3 kuasa 2, 2x sama dengan 3 kuasa 5. Okey, so kita selesaikan indeks dia tu dapat 4x tambah 4 darab 3 kuasa 2x sama dengan 3 kuasa 5. Okey, so bila asas dah sama ke semuanya, barulah kita boleh ambil indeks dia. Okey, so kita tambahlah yang mana yang sama. Yang ni ada pembuli ubah yang sama. Jadi 4x tambah 2x sama dengan 6x. 5, 4 ni kita bawa sebelah kanan, jadi tolak 4 ataupun negatif 4. So 5 tolak 4 sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1/6. Okey. Okey, so kat sini kita dapat satu nilai saja. Senang lah. Okey, so kita cuba buat yang kedua. Persamaan kedua. Okey, asas 8, asas 4, asas 128 ni kita boleh tukarkan kepada asas yang paling kecil kat sini adalah 2. Okey, so kita tukarkan pada asas 2. So 2 kuasa 3 darabkan dengan 2x darab. Okey, so 4 boleh kita tukar kepada kuasa 2. 2y sama dengan 128 sama dengan berapa? 2 kuasa 7. Okey, so kita selesaikan dulu yang belah atas tu. 2 darab 3, 6x darab. Okey, darabkan dengan 2 kuasa 2
2 kuasa Y sama dengan 2 kuasa 7. Okay, so bila asasnya dah sama, baru kita boleh ambil kuasa ataupun ambil indeks dia. Jadi 6X, okay, bila darab kita tambah 2. Okay, ni pun darab ni kan. Kurungan ni maksudnya ialah darab, operasi darab. Jadi kita tambah 2Y sama dengan 7. Okay. Okay, lepas tu kita dah dapat persamaan dia ialah 6X tambah 2Y sama dengan 2 ni kita pindahkan sebelah kanan, 7 tolak 2 sama dengan 5. Okay, so kita ada 2 pembuli ubah kat sini. Jadi kita gantikan, okay, step seterusnya ni apa? Okay, step seterusnya ni adalah yang pertama, ini adalah yang kedua. Okay, gantikan persamaan yang pertama ke dalam persamaan yang kedua. Okay, so kita gantikan nilai X ni dalam persamaan yang kedua kita dapat ni. So 6 darabkan dengan 1/6 tambah 2Y sama dengan 5. Okay, so kita selesaikan. 6 ni kita boleh potong dia. So akan dapat 1 tambah 2Y sama dengan 5. Jadi kita boleh dapatkan nilai Y tu. So 2Y sama dengan 5 tolak 1. 4. Jadi Y sama dengan 4 bahagi 2 sama dengan 2. Okay, so ini adalah jawapan yang terakhir. Okay, so kita dapat dapat 2 jawapan. Kat sini jawapan X kita dah dapat, jawapan Y pun dah dapat. Sama dengan 2 sama dengan 1/6. Jadi kita boleh check lah. Nanti check jawapan sama ada betul jawapan awak tu. Awak boleh masukkan ke dalam persamaan asal yang atas ni. Okay. Alright. So seterusnya, okay, cikgu nak buat contoh yang ketiga. Okay, jom kita buat contoh yang ketiga. Kita tengok dulu soalan ni mana satu yang kita boleh tukar kepada asas yang paling kecil. Iaitu kita tukar kepada asas 2. Asas 2 paling kecil dia boleh tukarkan 2 kuasa 2. Darabkan dengan 2 kuasa 2 juga. Sama dengan berapa? Sama dengan 2 kuasa 3. Okey. Kemudiannya kita selesaikan yang dalam kurungan tu. So kita dapat sini ialah 3Y tambah 6. Okey, so bila asas dah sama, kita pun bolehlah ambil indeks dia saja. So ni operasi darab. Bila operasi darab kita tambah. Okey, sama dengan 3Y tambah 6. Okey. Kemudiannya kita kumpulkanlah semua ni. Kita ambil yang ada pembuli ubah tu kita pindahkan sebelah kiri. Okey, so 2X, okey 3Y pindahkan sebelah kiri ni kita akan dapat negatif 3Y. Okey, 6 ni kita staykan dia dekat sebelah kanan. Okey, 2 ni bawakan sebelah kanan, kita akan dapat tolak 2. Okey. So cikgu nak terus tulis je. Tolak 2, so akan dapat 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, so kita labelkan dulu ini adalah persamaan yang pertama. Okey. So kita cari untuk persamaan yang kedua pula. Okey, untuk persamaan yang kedua tu asas 9 dengan 27 kita boleh tukarkan kepada asas yang paling kecil yang kita boleh tukarkan ialah asas 3. Okey, so kita tukarkan kepada asas 3. 3 kuasa 2X darab. Okey, 27 ni ialah 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 dapat 27 kan? So 3 kuasa 3 darab Y sama dengan, okey, 1. 1 ni kita nak tukarkan kepada asas 3. Jadi, kita mesti ingat ni, 3 kuasa kosong mesti akan dapat 1. Jadi kita boleh tukarkan kepada 3 kuasa kosong. Okey.
So bila asas dah sama, tengok asas dah sama, senanglah kita boleh ambil dia punya indeks sahaja. Okay, so ini adalah persamaan yang kedua. Okay, so apa nak buat lepas tu? Okay, seterusnya kita gunakan kaedah apa? Okay, kita boleh gunakan kaedah gantian. Okay, kita gunakan kaedah gantian. Okay, so kat sini cikgu ambil persamaan yang pertama, cikgu ambil persamaan pertama iaitu 2x tolak 3y sama dengan 4. Okay, lepas tu cikgu letakkan 2x yang dekat sebelah kiri dan pindahkan 3y ni ke sebelah kanan. Okay, so kan dapat macam inilah equation dia. Persamaan dia, jadi ini adalah kita punya persamaan yang ketiga. Okay, lepas tu nak buat apa? Okay, lepas tu kita kena gantikan persamaan yang ketiga ni ke dalam persamaan yang kedua. Okay. Okay. Lepas tu kita dapat macam mana? Gantikan 2x ni sama dengan 4 tambah 3y ni ke dalam persamaan ketiga, persamaan kedua. Okay, so kita salin 2x tambah 3y sama dengan kosong. Kita gantikan 2x ni ke semuanya dalam persamaan kedua. So, kita akan dapat 4 tambah 3y. Okay, ni 2x kan? Ni sama 2x. Kita gantikan. Kita dapat 4 tambah 3y tambah 3y sama dengan kosong. Okay, lepas tu kita tambahkan yang mana pembuli y yang sama iaitu 3 tambah 3 akan dapat 6y. Okay, so kita pindahkan 4 ni ke sebelah kanan akan dapat negatif 4. So y sama dengan negatif 4 bagi 6 dapat negatif 2 per 3. Okay, so kita dapat nilai y. Okay, belum habis lagi, kita kena cari nilai x. Okay, so untuk cari nilai x, kita kena gantikan. Okay, gantikan y sama dengan negatif 2 per 3 ke dalam persamaan yang pertama. Okay, so persamaan pertama ialah 2x tolak 3y sama dengan 4. Okay, so gantikan nilai y ni. 2x tolak 3 negatif 2 per 3 sama dengan 4. Okay, so 3 ni boleh potong. Kemudiannya kita akan dapat 2x negatif akan dapat positif 2 sama dengan 4. So 2x sama dengan 4 tolak 2 sama dengan 2. So x sama dengan 1. So x sama dengan 1. Okay, so kita dah dapat jawapan last dia. So x sama dengan 1 dan juga x sama dengan negatif 2 per 3. Okay, mudah sahaja soalan dia. Okay, boleh cek nanti jawapan. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya cikgu nak tengok kepada contoh 21. Okay, dalam buku teks ni muka surat 24. Okay, untuk contoh 21 ni adalah kita punya aplikasi dalam seharian. Macam mana kita aplikasikan nombor indeks ni ke dalam kehidupan seharian kita. Okay, jadi diberi situasi dekat sini di mana Chong dan Nevin menjalankan dua kajian untuk menentukan hubungan antara pemboli ubah X dan Y. Okay. Kemudian persamaan yang diperoleh oleh Chong ialah 16 darabkan dengan 4 kuasa X sama dengan 16Y. Sementara Nevin mendapat 3 darab 9 kuasa X sama dengan 27Y. 7 kuasa Y sebagai dapatan uji kaji yang dijalankan. Okay, kemudian dia minta hitung nilai X dan Y yang dapat memuaskan kedua-dua uji kaji yang telah dijalankan oleh Chong dan Nevin. Okay, untuk soalan ni kita
ada dua persamaan. Macam tadi kita dapat dua persamaan kat sini. Ni ada satu dan ni adalah persamaan yang kedua. Okay, so kita tulis dulu persamaan kita. Yang pertama iaitu 16 darab 4 kuasa X sama dengan 16 kuasa Y. Dan persamaan kita yang kedua ialah 3 darab 9 kuasa X sama dengan 27 kuasa Y. Okay. So, kita selesaikan persamaan yang pertama, samakan dia punya asas. Okay, samakan asasnya, kita tukarkan kepada asas yang kecil kat sini, kita boleh tukar kepada asas 4. Okay, so 4 kuasa 2 darab 4 kuasa X. Okay, kemudian 4 kuasa 2 juga darab Y. Okay. So, bila asasnya dah sama, kita boleh ambil indeks dia sahaja. Okay. Okay. So, kat sini kita dapat persamaan pertama. Okay. So, ini adalah persamaan pertama. Okay. Persamaan kedua, 3 darab 9 kuasa X ni, kita tukar kepada asas berapa? Asas 3 lah yang paling kecil. So, 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 3Y. Okay. So, bila asas sama, kita tambahkan indeks dia iaitu 1. Ni adalah kuasa 1 jangan tinggal. 1 operasi darab tambah 2X sama dengan 3Y. Okay. So, kita dapat dah kita punya persamaan yang kedua. Ni adalah persamaan yang kedua. Okay. Lepas tu nak buat apa? Macam tadi juga, kita gunakan, untuk kali ni kita tak gunakan kaedah penggantian. Yang ni kita gunakan kaedah penghapusan. Okay. Kaedah penghapusan. Okay. So, untuk kaedah penghapusan ni, kita nak guna macam mana? Okay, kita tengok persamaan kita yang pertama dan juga persamaan kita yang kedua. Okay. Kita darabkan persamaan yang pertama. Okay, persamaan yang pertama kita ialah 2 tambah X sama dengan 2Y. Kita darabkan dengan 2 untuk samakan dia punya pemboleh ubah dengan persamaan kedua. Okay, so kita darabkan dengan 2. Okay, so yang persamaan pertama, persamaan kedua ni kita tak perlu darab apa-apa. Okay, so kita salin je lah semula. Okay, so kita akan dapat apa ni kalau darab dengan 2? Darab 2, so akan dapat 4 tambah 2X sama dengan 4Y. Okay, so ni adalah persamaan pertama kita. Lepas kita dah darab, bukan persamaan pertama, ni dah jadi persamaan ketiga lah. Persamaan ketiga sebab ni dah persamaan pertama kan. Okay, so ni persamaan ketiga kita. Okay, so kita dah ada persamaan ketiga dan juga persamaan kedua kat sini. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita tolakkan persamaan yang ketiga, tolak dengan persamaan yang kedua. Okay, sebab kita dah samakan dia punya pemboleh ubah, sebab kita nak tolakkan dia senang. Okay, so kita akan dapat berapa kat situ? So kita akan dapat 4 tambah 2X sama dengan 4Y tolak dengan 1 tambah 2X sama dengan 3Y. So kita akan dapat berapa? Okay, 4 tolak 1 akan dapat 3. So ni 2X ni kita dah tak ada, dah potong. Sama dengan 4Y tolak 3Y sama dengan Y. Okay, so kita akan dapat jawapan dia ialah Y sama dengan 3. Okay, so kita dapat Y sama dengan 3 kat sini. Okay, baru dapat Y, kita nak kena cari nilai X. Okay, so kita nak cari nilai X, kita nak kena gantikan Y sama dengan 3. Okay, dalam persamaan yang pertama. Okay, dalam persamaan yang pertama. Okay, so persamaan pertama kita ialah 2 tambah X sama dengan 2Y. Y sama dengan 3, kita nak ganti kan.
Jadi 2 tambah X sama dengan 6. Jadi 6 sama dengan 4. Okay, so kita dah dapat jawapan X dan Y. Jadi kat sini kita dapat X sama dengan 3. X sama dengan 4. Okay. X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Okay, so ni jawapan yang terakhir. Okay, so mudah je. Okay, awak boleh cubalah nanti. Okay, untuk soalan 5. Okay, untuk soalan 5 ni saya ambil dalam soalan mastery Kendiri. Okay, soalan mastery Kendiri. Okay, dalam situasinya dia cakap apa? Dalam satu eksperimen yang dijalankan oleh Susan, didapati suhu sejenis logam meningkat daripada 25 darjah Celsius kepada T darjah Celsius. Mengikut persamaan T sama dengan 25 darab 1.2 kuasa M apabila logam tersebut dipanaskan selama M saat. Hitung beza suhu di antara saat ke-5 dan juga saat ke-6 dalam darjah Celsius terdekat. Okey. Okay, so kita nak buat apa? Okay, so kita dapat kat sini, dia dah beri persamaan kat situ. T sama dengan 25 darab 1.2 kuasa M. Okay, so kita cari apabila saat ke-5. So saat ke-5 kita akan dapat T sama dengan 25. Kita gantikan M tu sama dengan 5. Okay, so kita akan dapat 25. Okay, 1.2 darab kuasa 5 akan dapat 2.488832. Okay, so kita selesaikan, kita akan dapat 62.208 darjah Celsius. Okay, so ini adalah saat yang ke-5. Okay, so kita cari untuk saat yang ke-6. Okay, untuk saat yang ke-6 kita gantikan M tu dengan 6. Okay, so kita dapat berapa kat sini? 2.985984. Okey, darabkan kita akan dapat 74.6496 darjah Celsius. Okey, tapi dia minta apa? Dia cakap hitung beza. Jadi kita kena tolakkan yang T6 ni dengan T5. Okey, T6 dan juga T5 kita tolakkan. Okey, sama dengan 74.6496 tolak 62.208. So kita akan dapat jawapan dia ialah 12 darjah Celsius. Bila awak tolak dia akan dalam desimal, okey. Jadi awak kena bundarkan kepada Celsius terdekat. Okey, so jawapan yang awak dapat ialah 12 darjah Celsius. So ini jawapan dia. Okey. Okey, selesai. Okey, untuk soalan 7 ni boleh buat sendirilah, cuba sendiri cari jawapan dia. Okey, sama juga jalan kerja dia macam yang soalan 5 ni. Okey, boleh cuba sendiri. Okey. So sampai sini je untuk kelas kita. Kita dah habis dah. Dah habis dah pun bab 1. Alhamdulillah. Okey, selesai bab 1. Okey, so untuk bab 1 ni, kalau ada pertanyaan apa-apa boleh terus tanya saya. Okey, kalau ada soalan ke apa, kalau awak tak tahu terus tanya saya. Okey, sebagai kerja rumah ataupun kita nak buat praktis untuk bab 1 ni, saya ada bagi awak buat praktis PT3. Okey, saya dah bagi dekat dalam Google Drive ni, awak boleh buat. Awak nak print boleh, nak buat dalam testpad pun boleh. Okey, soalan ni. Okey, nanti siapkan, lepas tu kita boleh bincang sama-sama nanti. Alright? Okey, so itu sahajalah untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.